Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Satu kenyataan di media yang saya sangat suka, yang saya benar-benar berbesar hati, tergerak hati saya untuk kongsikan kepada semua subscriber, kepada semua penonton pada hari ini. Oke, seperti yang kita tahu hari ini, umat Kristen di Malaysia, rakyat Kristen di Malaysia akan menyambut hari Natal. Dan sudah pasti, kita tahu Malaysia sangat unik dengan rakyat yang berbilang kaum dan bangsa. Satu kenyataan daripada Muhyiddin Yassin yang mengejutkan saya sendiri, tuan-tuan dan bapak semua. Dan setelah saya membaca berita ini, setelah saya mengulas dan saya melihat, saya juga mohon Anda semua yang menonton video ini untuk letak komen Anda, apa komen Anda dengan pendedahan yang dilakukan oleh pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri, pengurusi PN ini, di mana PN ini yang dilihat teguh kerana ada PAS, yaitu Parti Islam Se-Malaysia yang dipimpin oleh Hadi. Oke, kita teruskan berita hari ini. Muhyiddin akhirnya membuat satu pendedahan mengejutkan. Bagi saya, tuan-tuan dan bapak semua, saya tidak expect untuk Muhyiddin Yassin membuat kenyataan ini. Tetapi, ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia dan juga Presiden PAS sendiri. Satu kenyataan daripada agenda Daily. Muhyiddin, nasihat, hati-hati, pulang sempena cuti Christmas. Wow. Oke, kita teruskan. Perayaan Christmas yang akan disambut penganut Kristian pada 25 Desember membuktikan jaminan perlembagaan persekutuan terhadap hak rakyat untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sambutan tahunan yang meriah melambangkan keamanan dan juga keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Dan pada masa yang sama, Presiden Bersatu yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 itu menasihatkan orang ramai yang akan pulang bercuti supaya tetap berhati-hati di jalan raya dan mendoakan mereka sampai ke destinasi masing-masing. Oke, jujur saya sangat tersentuh dengan apa yang dinyatakan oleh pengurusi Perikatan Nasional ini. Saya tidak menjangka ini, tapi ini sangat menyentuh hati saya. Dalam kenyataan, beliau turut mengucapkan selamat menyambut perayaan Christmas kepada semua penganut agama Kristian di Malaysia. Perayaan ini yang saban tahun disambut dengan meriah, melambangkan keamanan dan keharmonian rakyat, pelbagai kaum dan agama di negara kita. Oke, sebelum saya meneruskan berita ini, Anda rasa, saudara-saudara semua di luar sana, adakah Hadi akan terkejut mendengar kenyataan daripada Muhyiddin? Ataupun sekiranya Anda mempunyai sumber di mana Hadi pun mengucapkan selamat Christmas kepada untuk seluruh Malaysia yang menyambut perayaan Christmas pada tahun ini. Sekiranya Anda mempunyai info, tolong letak di komen, saya pun nak lihat juga. Oke, kita teruskan. Bagi yang mengambil cuti sempena perayaan Christmas, berhati-hati di jalan raya. Semoga Anda semua selamat tiba di destinasi masing-masing. Dalam kenyataan Muhyiddin Yassin, beliau turut mengucapkan selamat menyambut perayaan Christmas kepada semua penganut agama Kristen di Malaysia. Jadi satu pendedahan, satu kejutan daripada Muhyiddin Yassin. Sebab saya lihat ramai rakyat Malaysia yang tidak mengundi PN disebabkan sentimen perkauman. Tetapi pada malam ini, pada hari ini, Muhyiddin Yassin telah mengumumkan kenyataan ini di media, di mana ini akan mengejutkan seluruh Malaysia. Apapun saya mewakili rakyat Malaysia yang menyambut Christmas pada tahun ini, saya mewakili rakyat Malaysia untuk mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepada semua pemimpin-pemimpin yang telah mengucapkan selamat Hari Natal ataupun mengucapkan selamat Christmas kepada umat Kristen yang menyambut Hari Christmas pada tahun ini. Terima kasih Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa menyokong channel ini. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal kepada semua subscriber yang menyambut perayaan Hari Christmas pada hari ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, satu berita hangat yang saya nak kongsi kepada kamu. Tapi sebelum saya memulakan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang juga akan mengetahui info hangat daripada channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita teruskan. Mahkamah mungkin bebas Zahid kerana dia timbalan Perdana Menteri. Ulas seorang penganalisis politik dan juga seorang pemimpin politik legenda Malaysia. Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan daripada Mahathir bahawa Zahid Hamidi akan dibebaskan daripada kes mahkamah beliau setelah beliau menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini? Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang kita tahu memang berdepan 47 pertuduhan pengubahan wang haram, tuduhan rasuah dan juga pecah amanah, tidak sepatutnya dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Adakah dengan status ataupun jawatan yang Zahid Hamidi jawat pada hari ini akan menyelamatkan beliau daripada kes mahkamah ataupun tuduhan-tuduhan yang beliau hadapi pada hari ini? Bekas Perdana Menteri dua kali Tun Mahathir membuat kenyataan, membuat satu kejutan pendedahan di media yang mengejutkan seluruh Malaysia. Tun M berpendapat jawatan timbalan Perdana Menteri sebagai orang kedua tertinggi dalam pentadbiran negara akan mengganggu mahkamah yang mungkin terpaksa membuat keputusan memihak kepada Zahid Hamidi. Menurutnya, jawatan itu juga memberi tekanan kepada institusi kehakiman untuk menjalankan tugas secara adil dan tanpa gentar dalam kes mahkamah yang dihadapi pengurusi Barisan Nasional. Beliau juga menegaskan Zahid sepatutnya tidak diberikan sebarang jawatan di dalam kerajaan perpaduan. Tetapi kita boleh lihat Zahid adalah kingmaker di dalam pembentukan kerajaan perpaduan, di mana BN yang hanya mendapat 30 kerusi di dalam PRU 15 pada baru-baru ini akhirnya telah memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan akhirnya bentuklah kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi Tun M berpendapat bahawa Zahid Hamidi sepatutnya tidak menerima jawatan sebagai TPM disebabkan 47 tuduhan kes mahkamah yang beliau menghadapi pada hari ini. Sepatutnya pelantikan itu tidak dilakukan kerana Zahid Hamidi pada hari ini sedang menghadapi tindakan mahkamah dan ada kemungkinan dia akan didapati bersalah dan dihukum. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sekiranya benar Zahid Hamidi akan dihukum, apakah status TPM itu akan ditarik dan akan diberikan kepada seseorang yang lebih layak? Mungkinkah ada TPM baru pada tahun baru ini? Orang sebegini menurut Mahathir tidak sepatutnya diberi jawatan yang begitu tinggi, kerana timbalan Perdana Menteri adalah orang yang akan mengambil ahli tugas Perdana Menteri sekiranya sesuatu berlaku kepada Perdana Menteri dan sekiranya dapat seorang Perdana Menteri yang masih berdepan tuduhan mahkamah. Orang melihat kerana timbalan Perdana Menteri, mahkamah tidak boleh mengambil tindakan terhadapnya. Ini akan mengganggu pihak mahkamah untuk membuat keputusan. Mungkin mereka akan dapat tekanan dan undang-undang mungkin diketepikan. Ini bermakna di Malaysia, di negara kita ini, tiada lagi kedaulatan undang-undang, pemerintahan yang mengutamakan kepentingan orang tertentu dan menyebabkan kerajaan tidak dihormati oleh rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Tun M setelah beliau telah menyampaikan dakwaan beliau bahawa Zahid Hamidi sepatutnya telah menyampaikan kenyataan beliau di media bahawa Zahid Hamidi sepatutnya tidak menjadi timbalan Perdana Menteri sebab membolehkan mahkamah
untuk tidak menjatuhi hukuman kepada beliau setelah status Zahid Hamidi hari ini adalah timbalan Perdana Menteri. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah.